Imam kita bacakan pada hari Jumaat. Ayat yang ketiga surah Al-Sajdah. Cuba tengok. Tengok surah ketiga surah As-Sajdah. Ayat yang ketiga surah As-Sajdah. Muka surat 415. Surah 32 ayat 3. Para sahabat yang dulu, sebahagian besarnya, dan sebahagian besar orang kafir Quraisy kekal dengan cara begini hidupnya. Ayat yang ketiga, jumpa dah? Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Bila Allah kata ayat ini, mereka orang-orang Quraisy menuduh Nabi mereka-reka Al-Quran. Jadi menyebabkan mereka tak belajar Al-Quran. Sebagian besar orang Quraisy. Tapi sebagian sahabat, mereka dengar. Walaupun asalnya mereka ni orang kafir juga. Kata Allah, bahkan Al-Quran itu adalah kebenaran daripada Tuhan engkau. Dalam Al-Quran cerita perkara ghaib. Jadi Allah sifatkan tentang orang-orang Quraisy ini dulu, ialah satu kaum, supaya engkau berikan peringatan dengan Al-Quran itu kepada suatu kaum yang tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun. Jadi tak ada siapa berikan mereka ancaman tentang hari kiamat. Dah lama dah. Last kali Nabi Ismail. Lepas Nabi Ismail wafat, tak ada lagi Nabi yang lain. Tinggallah orang-orang yang soleh yang beriman. Lama-lama tinggal sikit. Lama-lama mereka dah tak ingat tentang hari akhirat. Di dalam kehidupan mereka tak ada istilah hari akhirat. Sebab tu mereka tak percaya tentang selepas kematian jadi apa. Tengok ayat yang ke-10 surah As-Sajdah. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dan mereka juga berkata, apakah apabila kami telah dolalna fil ard, kami telah hancur di dalam bumi. Lepas mati ditanam dalam bumi, dalam tanah, kemudian dimakan oleh ulat. Mereka pun tahu hancur jasadnya, kecuali yang Allah pelihara. Kemudian a inna la fi khalqin jadid, mereka tanya. Nampak? Mereka tak percaya tentang apa? Kebangkitan. Mereka kata, adakah kita nanti akan dijadikan balik? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka yang sebenarnya terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka adalah orang-orang yang ingkar. Sebahagian besar sahabat Nabi berfikiran begitulah. Setelah Al-Quran datang kepada mereka, berubah cara berfikir mereka menjadi orang yang al-kaisu. Jadi tuan-tuan, besar dan pentingnya soal apa dia? Cara berfikir. Mana sumber ilmu ini? Al-Quran. Jadi cuba bayangkan dalam kehidupan kita, dalam sistem keluarga kita, dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem pekerjaan kita, tidak dimulakan dengan Al-Quran, dengan pendidikan Al-Quran. Adakah kita sedang melatih orang yang bijaksana sebenarnya? Tuan-tuan, macam mana? Sudah tentu jawapannya tidak. Bahkan kita sedang meruntuhkan dan menjadikan kembali kepada zaman orang-orang dulu yang sudah lama tak diberi
ingatan. Faham? Jadi perkara pertama, nak tahu orang tu beriman kepada bertakwa atau orang tu dia belajar Al-Quran, berjaya membentuk cara berfikir. Nak maju mesti kena bentuk cara berfikir dulu kan? Nak tengok masyarakat tu maju, tengok orang pergi Jepun. Tengok masyarakat di negara di Jepun hebat, maju. Negara dia maju. Apa pasal negara dia maju? Tengoklah masyarakat dia macam mana. Sampah tak buang dalam longkang, kita kata. Dalam longkang dia bukan ada sampah tapi ada ikan. Kita pun bangga buat balik cerita tentang Jepun. Rakyat dia hebat macam tu. Kalau dia buat salah, letak jawatan. Oh, hebat. Cara berfikir mereka hebat. Al-Quran letak cara berfikir yang sebenar ialah percaya kepada perkara ghaib dulu. Adakah orang-orang Jepun percaya kepada ghaib? Adakah mereka percaya kepada ghaib? Tidak sama sekali. Mereka hanya percaya tentang dunia. Sebab tu mereka hebat dunia. Sungguh-sungguh mereka buat dunia. Sebab mereka percaya pada dunia sahaja. Mereka membina dunia mereka. Adapun orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang belajar Al-Quran, dia nak bina apa? Kehidupan apa? Akhirat dia. Menggunakan dunia yang Allah bagi sementara ini. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Jadi pertama sekali ialah cara berfikir. Yang kedua, ni yang pertama. Yang kedua ialah syiar dia. Baru nampak fizikal luaran dia dulu. Tadi dalaman, cara berfikir. Yang kedua, apa dia? Mendirikan solat. Mendirikan solat ni boleh nampak tak? Nampak kan? Cara berfikir? Tak nampak, tapi kesan dia adalah amalan dia. Amalan dia. Jadi nombor dua ialah mereka mendirikan. Yang pertama, al-imanu bil ghaib. Dan yang ketiga ialah yuqimu al-iqamatus solah. Iqamatus solah. Iaitu apa dia? Mendirikan solat. Dua perkara kita nak bincang dekat mendirikan solat. Pertama pada kalimah mendirikan tu sendiri. Yang kedua solat. Kita lihat dulu solat. Solat ni apa dia? Tuan-tuan cuba tengok surah Surah 20. Surah 20 ayat 14. Surah 20 ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sesungguhnya kata Allah, Allah wahyukan kepada Nabi, aku ini
Akulah Allah. Siapa Allah? Nabi Muhammad ke? Baru ni khutbah Jumaat ada tentang ajaran yang kata Nabi Muhammad itu Allah kan. Fatwa Perak dah keluar dah tentang ajaran sesat lah. Apa nama ajaran dia tu? Sihak kan. Semoga Allah pelihara keluarga kita. Jadi Allah kata, akulah Allah. Bukan Nabi Muhammad Allah. La ilaha illa ana. Tiada sebarang Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka abdikanlah dirimu kepadaku. Jadi Allah perintahkan kita untuk apa? Jadi hamba dia. Hamba ni apa takrif hamba? Apa takrif ibadah? Tuan-tuan ingat ni je, soalan ni sering akan saya tanya. Sebab apa sering akan tanya? Sebab dalam surah Al-Fatihah kita kan, kita sebut iyyaka na'budu. Jadi kita kena fahamlah. Jadi ibadah tu apa dia? Jawapan kita senang je. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Keseluruhan tu. Bukan solat sahaja, bukan ibadat korban sahaja, tetapi kehidupanku dan kematian. Mana yang lagi banyak dalam hidup kita ni? Solat yang berbentuk ritual itu ataupun kehidupan? Kehidupan yang panjang. Solat berapa minit? Bukan lama. Kalau lama sekalipun, tidak selama kehidupan kita yang lain. Jadi semua tu kita buat untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Itulah maksud u'bud. Abdikanlah dirimu kepadaku. Tapi manusia ni, dia senang apa? Lebih-lebih lagi Melayu. Dia senang apa? Mudah lupa. Melayu mudah lupa. Jadi bila mudah lupa, nak kena buat apa? Suruh ingat. Nak suruh ingat, kamu ni hamba. Maka kata Allah apa? Cuba tengok. Wa aqimis solah. Dan dirikan solat. Li zikri. Dia terjemah apa tu? Untuk mengingatku. Kamu ni hamba, kamu kena buat kerja. Tapi tuan-tuan, bila kita keluar je rumah, keluar je masjid, keluar je sampai baca Quran, kita didedahkan dengan apa dia? Alam yang memperdayakan kita ni. Alam ni indah. Kita baru je semangat nak infak lah duit kita ni. Dapat bonus ASB, tabung haji, nak keluar sebahagian, nak bagi kat masjid lah, nak bagi kat pendidikan lah. Tiba-tiba kawan dia ajak pergi cuti. Macam syok juga. Keluar daripada tabung haji tu, buat keluar duit, sudah kan. Tukar kereta baru nak. Kalau kereta dah rosak, tukarlah kereta baru kan. Ni kereta elok lagi. Tambah bilik lain nak. Anak dia balik, tidur hotel. Jadi dia nampak dunia. Sebab apa? Dunia ni memperdaya. Jadi nak bagi ingat macam mana? Solat. Solat tu mengingatkan kita balik kepada apa yang kita baca dalam Al-Quran. Allah kata apa dia? Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sebab aku ni siapa tadi? Apa maksud mengingatiku? Aku ni siapa tadi Allah kata? Aku ini ialah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Allah kata, aku ni Tuhan kamu yang satu-satunya layak untuk kamu serahkan seluruh hidup kamu kepada aku. Maka solatlah untuk ingat kepada aku. Supaya kamu ingat ni, aku ni siapa tadi? Ilah, tuan-tuan. Ilah tu maksudnya yang layak diabdikan diri. Takut manusia lupa tanggungjawab dia apa. Jadi dia solat. Tapi kenapa solat tak ingat juga? Banyak solat dia, tapi dia masih lagi menjadi orang yang kikir. Dia solat, tapi masih kedekut. Kenapa pula jadi begitu? Tengok Allah cela orang yang solat tapi kedekut. Dalam surah apa? Surah Al-Ma'un. Tengok surah 107. Sebagai contoh. Nanti kita akan bincanglah tentang membelanjakan harta tu. Tapi nak bagi tahu, orang solat tak mungkin ada sifat-sifat yang buruk seperti ini. Surah 107 ayat 1 sampai 7.
Muka surat 602. Dalam ayat ni Allah, dalam surah ni Allah cerita beberapa sikap yang tak patut ada pada seorang yang solat. Satu, mendusta, mengherdik, bersikap kasar kepada anak yatim. Kedua, tidak mendorong orang memberi makan kepada orang miskin. Ketiga, mereka itu yang last kali enggan memberi pertolongan. Kita baca ayat satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apa terjemahan dia? Tahukah engkau orang yang ia mendustakan hari ad-din? Apa ad-din? Satu, ad-din maksudnya agama. Ad-din maliki yaumiddin. Ad-din maksudnya hari pembalasan ialah perkara ghaib. Ini cerita tentang siapa? Cerita tentang orang yang dia belajar Al-Quran, yang dia kata dia beriman kepada hari pembalasan yang termasuk perkara ghaib. Nak tahu tak siapa orang yang mendustakan perkara, siapa yang mendustakan perkara ghaib ini? Sepatutnya amalan dia menjadi seperti ini. Dia bekerja untuk kehidupan mati dia. Tetapi dia kata dia beriman kepada yang ghaib. Kata Allah, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kalau kamu nak tengok, kata Allah, fa kat sini fa ni bukan ataf ni fa apa? Fa Azizah. Wanita. Ini fa, dia fa dia bukan maka je. Astagfirullah, saya lupa istilah dia. Fa ni maksudnya ni, kalau kamu nak tengok, nak kenal ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan sedangkan mereka mengaku dia beriman, maka ketahuilah mereka itu allazi yad'ul yatim. Mereka itu ialah orang yang mengherdik ataupun yang menolak kasar anak yatim. Sebagai contoh, orang yang solat tak patut dia buat macam ni kepada anak yatim. Ustaz, itu juga contoh dia? Tak, ini contoh. Ulama kata inilah contoh. Kalau dia mengherdik ibu dia ke, bersikap kasar kepada suami dia ke, pun samalah. Tapi sebagai contohnya, anak yatim. Sebab apa anak yatim? Sebab anak yatim ni tak ada orang nak bela dia, dia tak ada ayah. Jadi paling mudah untuk orang exploit. Baik. Kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Apa maksud dia tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin? Dia kedekut duit orang, bukan kedekut duit dia. Kalau dia sendiri tak memberi makan, itu lain. Ini dia tidak mendorong orang lain memberi makan kepada orang miskin. Dia tak galakkan. Jadi Allah tunjuk contoh dua kat sini. Tak mungkin orang yang beriman kepada hari pembalasan dia bersikap kasar dan juga begini zalim kepada orang yang lemah ni, iaitu anak yatim dan juga orang miskin. Betul Allah kata apa dia? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat itu. Sebab ciri orang yang bertakwa, orang beriman mesti solat kan? Dia solat tapi dia buat sikap-sikap begitu. Adakah patut? Nampak? Sepatutnya solat menjadikan kita ingat kepada Allah, ingat kepada hari kiamat. Aku ni Allah. Dalam Quran Allah cerita tentang azab dia. Sebab tu kita solat. Sebab tu kita disuruh untuk faham apa kita baca dalam solat. Kalau tidak jadi orang yang apa? Kalau dia baca dalam solat, dia tak faham, lepas tu dia keluar dari solat, dia buat benda-benda yang bercanggah daripada Allah suruh, itulah orang yang lalai. Tengok Allah kata apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina di awal ayat. Siapakah orang-orang yang solat itu? Iaitu orang-orang yang mereka terhadap solat mereka orang-orang yang lalai. Sepatutnya sepatutnya solat untuk apa tadi? Ingat Allah. Itu tanda orang solat, dia ingat balik Allah, dia ingat kesalahan dia, dia ingat dosa dia. Dalam Quran Allah cerita tentang azab, dia baca dalam Quran, dalam solat dia.
Tiba-tiba lepas solat, dia tak buat apa yang Allah perintahkan. Dia mengherdik anak yatim, dia tak jaga hubungan dengan manusia. Mulut dia celupar, orang kata mulut apa? Mulut laser ke, sikap dia kasar, keras kepada orang. Itu bukan orang yang solat. Lepas tu Allah kata apa lagi? Alladzina hum yura'un. Jadi mereka itu sekadar apa dia? Riak. Apa maksud riak? Mereka hanya menunjuk mereka solat saja. Tapi yang sebenar solat itu tidak ada dalam ruh hidupan mereka. Iaitu maksud riak kat sini apa? Mempamerkan image. Riak kat sini maksudnya mempamerkan image. Riak berkata ro'a kan? Melihat. Jadi dia hanya menunjukkan saja supaya orang nampak ni solat ni. Tapi sikap dengan manusia macam mana? Dan yang terakhir apa Allah kata? Wa yamna'unal ma'un. Dia enggan untuk memberi pertolongan. Maksudnya apa? Bakhil. Sedangkan dia solat. Solat mengingatkan dia kepada Allah. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Dia puji Allah. Dia kata apa? Terima kasih Allah. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah Rabbul alamin. Allah tu pemilik kepada alam. Dan kita dah belajar tadabbur itu, surah Al-Fatihah. Rukun syukur ada berapa? Ada jawab, ada 4, dia kata. Lupa nak buat test hari tu kan. Habis Fatihah tahu adalah. Rukun syukur ada 4. Salah satu rukun syukur, tanda orang tu bersyukur kepada Allah, dikurniakan rezeki apa dia? Nombor 4 yang paling penting, yang terzahir dia bersyukur tu. Perkongsian nikmat. Kalau betul dia bersyukur kepada Allah, dia kongsikan nikmat. Tengok, agama mengajar kita. Antara perkara yang besar nikmatnya dalam hidup ini, antara ialah mendapat pasangan. Betul tak? Seronok tak dapat isteri? Tak ingat lah Ustaz? Tak ingat dia kena buat sekali lagi. Belakang ramai tu. Risau tak dia keluar lagi. Seronok dapat isteri, apa yang pengantin lelaki kena buat? Sebenarnya bukan bapa pengantin perempuan. Tapi hari ini budaya kita beza sikit. Bapa pengantin perempuan yang buat. Sebenarnya siapa yang kena buat walimah? Lelaki. Bila lebih sunat, afdal dibuat walimah? Paling afdal dibuat walimah tu bila? Walimah tu kenduri kahwin. Selepas dia bersetubuh dengan isteri dia tu. Kita tak, selagi tak buat kenduri belah perempuan, no. Duduk asing-asing dulu. Budaya kita lain sikit. Asalnya apa dia? Kahwin ni, walimah ini dilakukan oleh pengantin lelaki. Sebab yang seronok siapa? Yang seronok pengantin lelaki tu. Dialah yang patut buat kenduri. Dia buat kenduri kerana apa? Syukur. Bila syukur, dia kena kongsikan kesyukuran tersebut. Jadi agama ajar dia untuk apa? Dengan buat walimah. Panggil orang datang. Makan. Sebab dia bersyukur. Itu sepatutnya lah asal lah. Tapi tak ada masalah lah. Pengantin lelaki, perempuan nak buat. Tapi kadang kita kaji betul-betul lah. Sepatutnya kalau nak betul-betul menikmati suami tu nak dapat isteri, kalau kita faham, suami tu yang buat kenduri. Ni kadang-kadang sampai satu tahap, sebabkan, yelah mungkin tak mampu tu lain cerita. Tapi kadang dia mampu juga. Tapi tak mampu nak buat sebab apa? Sebab sepaksa bagikan sebagai harta dia kepada belah perempuan. Jadi belah lelaki tak boleh nak buat. Dia kata, tu tak patut macam tu. Sebab tu yang gembira yang buat kenduri tu adalah pengantin lelaki. Dia buat, dia kumpul duit 20,000, dia buat kenduri untuk dia. Untuk isteri dia bagi apa? Mas kahwin lah. Tengah hantaran ke nak bagi ke. Plus 20,000, habis. Dia pun tak boleh nak buat kenduri. Nak fikir lagi nak beli apa-apa semua kan. Jadi dia dah tak dapat menggembirakan diri dia sebab dapat isteri. Sekali je, sekaligus tu lain lah kan. Nak beritahu kadang kalau, saya bukan nak dikatakan sangat benda tu, tapi nak beritahu apa, tengok agama mengajar apa dia, kalau bersyukur, kongsi. Itu prinsip dia. Dapat anak. Bila dapat anak buat apa? Antara sunnah dia. Hari keberapa buat? Ke-7. Bukan saja akikah, lepas tu dicukur rambut anaknya itu. Kan dalam buku-buku lama tulis macam mana? Pada hari ke-7 diakikahkan kambing dan dicukur kepalanya. Kepalanya tu, nya tu siapa? Tapi kadang-kadang tak cukur kepala baby, dia potong jambul ya. Dicukur kepala siapa hanya? Nya tu datang selepas kambing tadi. Diakikahkan 2 ekor kambing dan dicukurkan kepalanya. Nya tu siapa? Kita takut tu ya.
Sebab kadang dia tak cukur. Kan? Yang cukur alhamdulillah, yang tak cukur tu. Jadi tanya juga, walaupun sunat je, lepas cukur nak buat apa dengan rambut tersebut? Timbang lepas tu? Dengan kadar tu, bila kita infak, kita sedekahkan kepada fakir miskin dengan kadar emas atau perak kan? Itu tanda apa? Syukur adalah kongsi. Dan ucapan syukur apa dia? Alhamdulillah. Bila kita ucap alhamdulillah yang wajib? Dalam solat. Jadi bila dalam solat mengajar kita tentang soal Allah bagi kita macam-macam rezeki. Tak mungkin lepas keluar solat dia jadi wayamna'unal ma'un. Tak mungkin jadi orang yang kedekut. Sebab tu dia ajar kepada kita bila kita bagi makan. Ni contoh bab bagi makan je. Tapi sebagai contoh, umumnya semua perkara lah. Kita tak boleh minta balasan. Lepas bagi makan, minta balasan. Kosong je salam. Mana tadi kawasan ada salam kosong. Jangan macam tu. Tujuan bagi makan apa dia? Macam mana? Salam dulu. Dah bagi tadi, jangan lupa. Masuk tadi dah bagi dah. Balik, macam tak balik. Tak usah fikir. Sebab kita bagi makan tu tanda syukur. Bila syukur, Allah akan tambah lagi. Kan? Ini dia harap balasan daripada orang lain. Panjang ayat ni, ada surah 76 Allah sebut. Ayat 9 dan 10, tuan-tuan boleh tengok nanti. Surah Al-Insan, adab memberi makan. Orang yang diberi makan, adabnya berdoa lah. Memberi hadiah ke. Tapi kita yang memberi makan, bukan itu sebab kita bagi makan, nak dapatkan balasan balik. Sebab tu bagi makan yang paling susah sekali lah bagi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Sebab apa? Sebab mereka tak mampu nak balas balik. Cuba bagi makan kat bos. Bos, Riahat datang rumah saya, bos. Bos datang makan. Best kau masak, Tahu-tahu bos bagi apa? Naik pangkat ke? Baik kan bos? Bagi bos makan bukan salah. Tapi senang nak dapat apa-apa habuan. Tapi bagi kepada orang miskin, dia nak bagi apa kita? Tak ada. Doa tu dia tak boleh minta lah. Doa. Jadi nampak? Orang yang solat, dia akan ingat kepada Allah. Antaranya dia sebut Alhamdulillah, mengajar dia mengingatkan dia balik